Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Yusof Ishak pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia untuk ikuti perbincangan kitab kita iaitu kitab Fathul Bari. Jadi bagaimana siapa bersama dengan kita pada pagi ini? Saya belum ni lagi ya. Hari ni macam dia tercepat sangat masuk ni. Okey. Kita ada tadi Cik Asia kan, Cik Asia dengan kita, Kak Aisyah kita, Kak Zah, Cik Salimah yang berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Okay, terima kasih kerana bersama dengan kami ya pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masa yang telah diluangkan untuk mengikuti pengajian kita pada pagi ini. Okey, jemaah muslimah, sebagaimana biasanya, apakah topik yang akan kita bincangkan dan muka surat yang keberapa pada pagi ini kita akan sambung. Ya. Terima kasih. Kak Som, baru saya nampak Kak Som. Bagaimana? Kita berada di muka surat yang keberapa? Okay, page 111. Page 111. Boleh paparkan jawapan daripada jemaah di skrin? Saya minta. Kak Aisyah, Kak Som, Kak Som bab 21 muka surat 111. Ustazah, ya, terima kasih Kak Som. Kak Aisyah page 111 bab 21 hadis 156. Okey. As letak apa di situ? As kata page 111 bab 21. Kak Zah bab 21 muka surat 111 Ustazah. Okey, baik. Semua berikan jawapan yang sama ya di sini. Tak ada ya muka surat yang berbeza? Ada ke? Ada? Tak ada? Semua sama? Okay, Kak Aisyah bagi tajuk. Tidak boleh beristinjak dengan kotoran haiwan. Baik, kita lihat slide kita pada pagi ini betul tak? Nampaknya betul di situ. Kita berada di bab yang ke-21, tidak boleh beristinjak dengan kotoran haiwan. Okay, saya bahagikan ya perbincangan kita di bab yang ke-21 kepada dua bahagian. Maknanya saya tidak akan selesaikan ya perbincangan pada pagi ini hingga selesai, hingga habislah. Maknanya kita bahagi kepada dua dan hari ini kita masuk kepada bahagian pertama terlebih dahulu. Kita berada di halaman yang ke-111. Okey. Betul lah ya tadi 111 sikit. Bab yang ke-21. Boleh tutupkan yang footer di bawah itu dan juga nama saya boleh dikeluarkan. Okey. Nama saya juga. Terima kasih. Jangan letak nama saya di situ. Keluarkan saja nama saya. Sebab dia mengganggu slide saya.
Okay, yes. Sila figure. sila saya tak tahu siapa di belakang tabir ni kan. Mungkin sila usaha macam mana nak keluarkan nama saya tu. Sebab dia tutup slide saya lagi. Okey, baik. Muslimah semuanya, kita akan baca hadis kita pada pagi ini. Okey, hadis kita pada pagi ini di bab yang ke-21, tidak boleh beristinja dengan kotoran haiwan. Sila ya rujuk di halaman yang ke-111. Baik, terima kasih admin. Rujuk halaman 111, kita akan mula baca hadis kita yang bernombor 156. Saya harap semuanya sudah bersedia ya dengan kitab masing-masing. Baik, di dalam hadis kita bernombor 157, maaf saya salah sebut tadi. 157. Oh, slide saya yang salah. Minta maaf ya jemaah. Slide saya salah. 156. Betul lah. Ikut sebagaimana dalam kitab. Baik, di dalam hadis kita yang ke-156. Ada sebuah sanad yang agak panjang ya di sini. Tak apa, kita baca sanadnya sekali sebelum kita masuk kepada perbincangan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddathana Abu Nu'aim qala haddathana Zuhairun an Abi Ishaq qala laisa Abu Ubaidah dzakarahu walakin Abdurrahman bin al-Aswadi an abihi annahu sami'a Abdullah yaqul Ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Fawajadtu hajaraini waltamastu ath-thalitha falam ajidhu. Fa'akhadhtu rawthatan fa'ataytuhu biha. Fa'akhadha al-hajaraini wa alqa ar-rawthah. Wa qala hadha riksun. Wa qala Ibrahim bin Yusuf an abihi an Abi Ishaq haddathani Abdurrahman. Sebentar ya, saya nak tanya, bising tak? Dengar tak bising? Bagi saya feedback dulu jemaah, bising tak? Ada dengar bunyi drill ke apa-apa ke? Tak, okey. Sekejap Saya rasa terganggu lah. Kejap. Okey, baik. Kita lihat ya di sini ada sebuah hadis yang panjang sanadnya, tidak panjang daripada sudut matanya. Dan kita lihat hadis ini diceritakan ataupun diriwayatkan. Ya, lihat pada terjemahannya, hadis ini diceritakan oleh Abu Nu'aim yang mana dia meriwayatkan kepada kami. Jadi Abu Nu'aim ini dia ceritakan ya dalam sebuah riwayat yang mana dia berkata Zuhair meriwayatkan kepada kami. Dari Abu Ishaq dia berkata bukan Abu Ubaidah yang dia sebutkan, tetapi Abdurrahman bin Al-Aswad dari ayahnya, bahawa dia mendengar Abdullah berkata. Jadi dalam hadis ini sebenarnya yang menceritakan di kalangan sahabat ialah bernama Abdullah. Abdullah ni ialah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Jadi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an ini dia ceritakan kepada perawi-perawi inilah, maknanya kepada orang yang sebelumnya itu, yang mana dia kata Nabi SAW pergi ke tandas. Kan tadi dalam bahasa Arabnya atan Nabi SAW al-gha'ita. Jadi Nabi SAW dalam situasi ini Nabi pergi ke tandas. Fa'amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin. Jadi Nabi SAW minta kepada Abdullah
Ibn Mas'ud ini untuk membawakan kepada baginda dengan 3 biji batu. Tujuannya ialah untuk beristinja. Okay, jadi dia minta kepada Abdullah ibn Mas'ud membawakan 3 biji batu. Jadi Abdullah ibn Mas'ud ini dia cerita, dia pun pergi cari. Okay, dia cari batu, kemudian dia kata apa? Lalu aku berusaha mencari batu, aku mendapatkan 2 biji batu sahaja. Dia usaha cari tu kan, dia cuma jumpa 2 biji batu sahaja. Dan yang ketiga ni, dia kata falam ajidhu, aku tak dapat temuinya. Lalu apa yang dia buat? Dia kata di sini, fa'akhaztu rawthatan fa'ataituhu biha. Jadi dia pun fikirlah tak ada batu nombor 3 ni, dia pun kita panggil sebagai satu inisiatif dia lah ya. Dia pun buatlah satu inisiatif ni yang mana dia cari cara alternatif ataupun cara alternatif yang lain, iaitu dia kata apa, maka saya pun mengambil kotoran haiwan yang sudah mengering dan aku memberikannya kepada Nabi. Jadi tak ada batu yang ketiga. So apa dia buat? Abdullah ibn Mas'ud ini dia cari, dia nampak ada kotoran haiwan yang dah kering ni, dia pun ambil, dia berikan kepada Nabi. Jadi tadi ada 2 biji batu. Ya, okey, kita ada 2 biji batu tadi dan Abdullah ibn Mas'ud dia tak jumpa batu yang ketiga. Apa yang dia buat? Dia nampak ada kotoran haiwan yang dah kering, dia ambil kotoran itu dan 2 biji batu beserta dengan kotoran haiwan itu tadi diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Kita lihat dalam hadis ini apa yang berlaku setelah Abdullah ibn Mas'ud dia berikan 2 biji batu dan kotoran haiwan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud menceritakan, dia kata fa akhazal hajaraini wa alqar rawtha. Bila dia beri kepada Nabi 2 biji batu tadi dan juga kotoran haiwan, apa yang Nabi buat? Nabi ambil 2 biji batu itu, tetapi kotoran haiwan tersebut Nabi buang. Nabi buang kotoran haiwan tersebut. Sambil kemudian itu Nabi kata kepada dia, hadza riksun. Ini adalah najis. Maknanya Nabi buang kan tadi yang kotoran tersebut, Nabi kata kepada Abdullah ibn Mas'ud, kenapa Nabi buang kotoran itu? Kerana ini adalah najis. Baik, hadis ini juga di bawah tadi kan kita ada baca satu lagi sanad lah ya. Wa qala Ibrahim bin Yusuf an abihi an Abi Ishaq haddatsani Abdurrahman. Ini adalah sanad lain yang mana ditampilkan oleh Imam Al-Bukhari untuk menguatkan perbincangan hadis ini. Jadi tak ada masalah sangat lah ya tentang nama-nama yang ada di bawah itu. Cuma saya nak beritahu itu adalah sanad yang lain berkenaan dengan kisah yang sama yang ditampilkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, kita lihat begini kita dah baca maksud hadis tadi, sekarang kita pergi kepada syarah judul bab. Syarah judul bab di muka surat 112 kita ada 2 perkataan yang dimuatkan di situ. Sila lihat kepada perkataan yang kedua, la yustanja. Okay, la yustanja bermaksud tidak boleh beristinja. Mudah je lah tu, tak ada complicated sangat ya. Saya rasa pagi ni dia tak ada perkara-perkara yang susah. Semua perkataan yang mudah-mudah. Okay, la yustanja maksudnya tidak boleh beristinja. Okey, selesai kita pergi kepada syarah hadis. Syarah hadis ada beberapa perkataan sebelum itu yang mana semua ini merupakan nama kepada perawi yang terkandung di dalam sanad. Jadi kita ada perkataan yang pertama Zuhair, perkataan yang kedua Laisa Abu Ubaidah, seterusnya perkataan Zakarahu, perkataan walakin Abdurrahman ibn al-Aswad. Semua ni saya nak tinggalkan, tak jadi masalah ya, sebab ia cuma penyerangan tentang nama-nama perawi ini. Kemudian kita lihat kepada muka surat 113. Di situ ada perkataan anak abihi. Okay, perkataan itu juga sila tinggalkan. Tapi maksud saya tinggalkan ni saya tak bincangkan lah ya pada pagi ini. Namun nanti boleh baca sendiri. Tidak menjadi masalah sebab dia cuma menerangkanlah tentang nama perawi yang lengkap. Kemudian
periwayatan-periwayatan yang lain, itu ada diterangkan di situ. Baik, kita terus pada pagi ini masuk kepada perkataan yang utama terkandung dalam matan hadis, iaitu atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaita. Okey, sila muslimah lihat di muka surat 113 pada perkataan yang pertama atal ghaita. Okey, atal ghaita di sini bermaksud pergi ke toilet. Dekat dalam buku lah pergi ke toilet dia kata. Okey, maksud dalam bahasa kita pergi ke tandas. Yang dimaksud dengan lafaz al-ghaid, jadi kita ada satu lafaz di sini yang berbunyi al-ghaid. Maksud perkataan ini ialah tempat yang sepi di tanah lapang untuk buang hajat. Dan penggunaannya di sini hanya sebagai kiasan. Dia jelaskan kat situ. Maknanya senang kita kata al-ghaid ini ialah tempat buang hajat. Okey, yang lebih tepat di sini ialah tempat yang kita sebut sebagai tanah lapang, tidak ada orang di situ. Sebab tu dia kata tempat yang sepi di tanah lapang untuk buang hajat. Tapi kalau konteks kita pada hari ini boleh jugalah disebut sebagai tandas. Sebab tu tadi pada terjemahan yang pertama kata pergi ke tandas. Macam tandas rumah kita lah boleh, tak ada masalah. Seterusnya kita lihat pada perkataan yang kedua. Pada perkataan yang kedua, falam ajid. Okey, saya tidak mendapatinya ataupun saya tidak menemukannya. Di dalam riwayat Al-Kushmihani tercantum dengan lafaz falam ajidahu, yang bererti aku tidak menemukannya. Apa yang dia tak temukan di sini? Batu yang ketiga tu tadi. Siapa yang sebutkan yang dia tak bertemu tadi? Letakkan di ruangan komen muslimah. Saya tak nak tertinggal. Dah ke mana-mana perginya. Siapa yang tak jumpa? Apa yang dia tak jumpa? Siapa tak jumpa? Falam ajidhu. Aku ni siapa di sini? Adakah Nabi SAW yang tak jumpa? Okey, Kak Som jawab. Abdullah ibn Mas'ud. Baik, jadi Abdullah ibn Mas'ud lah yang cerita di sini yang dia kata aku tak jumpa. Maknanya dia tak jumpa batu yang ketiga. Sebab jangan lupa tadi Nabi SAW perintahkan kepada dia untuk cari berapa biji batu. Ini soalan. Berapa biji batu tadi Nabi SAW suruh Abdullah ibn Mas'ud cari? 3. Okey, 3. 3 biji batu. Ramai cari. Ramai bagi jawapan. 3 biji batu di sini ada 3. Jadi baik. Oh, masya-Allah semua jawab okey. Ramai jawab bagus. Ada respon di sini. Ini yang saya nak tengok ni. Maknanya semua bersama dengan saya. Liza pun jawab. Liza masuk lambat ke? Tadi tak beri salam ke saya terlepas je? Liza ada 3 biji batu. Sekarang ini tadi kan Nabi SAW suruh Abdullah ibn Mas'ud carikan Nabi 3 biji batu untuk beristinja. Dia cuma jumpa 2 sahaja. Dan yang ketiga tadi dia kata apa? Falam ajidhu. Saya tak temukan batu yang ketiga untuk diberikan kepada Nabi SAW. Baik, kita lihat kepada perkataan yang berikutnya. Okey, perkataan yang berikutnya bi thalathati ahjarin dan menjawab dari soalan saya. Dengan 3 biji batu. Baik, hadis ini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia jelaskan tentang hadis ini. Iaitu dia kata hadis ini memberi isyarat supaya mengamalkan petunjuk yang terdapat dalam larangan yang tercantum pada hadis Salman. Maknanya ada sebuah hadis yang lain yang menunjukkan kepada satu larangan yang mana larangan ini menyatakan bahawa tidak boleh untuk seseorang dia beristinja menggunakan kurang dari 3 batu. Okey, kurang dari 3 biji batu lah. 3 batu tinggalkan 3 kilometer. Kurang daripada 3 biji batu. So di sini hadis ini, ni hadis yang diriwayatkan oleh Salman.
Yang mana dari Nabi SAW, Nabi kata apa? Wala yastanji ahadukum bi aqalli min thalathati ahjarin. Janganlah salah seorang dari kalian beristinja dengan batu yang kurang dari 3 biji batu. Jadi maknanya hadis ini menunjukkan kepada kita, hadis kita yang bernombor 156 ini menunjukkan kepada kita bahawa seseorang yang ingin beristinja menggunakan batu, dia perlu memiliki 3 biji batu. Sebab apa? Di sana ada larangan yang lain yang mana Nabi SAW kata, bila nak guna batu ni untuk beristinja, pastikan tidak kurang dari 3 biji batu tu tadi. Baik, jadi di sini ada perbahasan di kalangan para ulama berkenaan dengan 3 biji batu yang disebutkan dalam hadis. Apakah yang dimaksudkan dengan 3 biji batu di sini? Adakah betul-betul mesti 3 biji batu? Apakah hukumnya? Okey, baik, di sini para ulama berusaha ya untuk memahami hadis tersebut dan membincangkan dengan lebih tuntas lagi. Maka kita lihat sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita, terdapat beberapa pendapat yang dikeluarkan. Maka di sini di kalangan para ulama yang berpegang dengan hadis ini iaitu mesti 3 biji batu. Tidak boleh kurang daripada 3 biji batu itu tadi. Ialah Imam Asy-Syafi'i. Okey, ini mazhab Imam Asy-Syafi'i lah, mazhab Asy-Syafi'i. Iaitu dan juga selain daripada Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan para ahli hadis. Okey. Silap taipan saya di skrin ni. Dan para ahli hadis yang lain. Maknanya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan juga beberapa di kalangan ahli hadis yang lain, mereka berpegang dengan hadis ini yang menunjukkan bahawa tidak boleh kurang dari 3 biji batu ketika seseorang ingin beristinja menggunakan batu. Dan ada syaratnya, ada syarat yang dikeluarkan di sini dan mereka ini iaitu mereka yang berpegang dengan hadis ini menetapkan 2 syarat dalam situasi nak beristinja dengan batu itu tadi. Jadi syarat yang pertama, tidak boleh kurang dari 3 biji batu. Syarat yang kedua, mestilah bersih. Okey, boleh pegang baik-baik 2 syarat ini. Tidak boleh kurang dari 3 batu dan syaratnya juga mesti bersih. Baik, di sini dijelaskan kepada kita di muka surat 114 Muslimah, sila rujuk di bahagian yang berikutnya. Jadi apabila beristinja dengan 3 batu masih belum bersih, maka harus ditambah batu yang lain hingga bersih. Ini maksudnya. Bila kita faham syarat yang kedua tadi, syarat yang pertama mereka menyatakan bahawa dia mesti 3 biji batu dan tak boleh kurang daripada 3 biji batu. Kemudian syarat yang kedua perlu bersih. Maknanya kalaupun kita dah guna 3 biji batu tadi, tapi kita dapati masih lagi ada kotoran, belum lagi bersih, maka di sini jika menurut kepada syarat yang kedua, kita perlu tambah lagi. Maknanya cari lagi batu, tambah lagi bilangan batu, biji batu yang kita nak gunakan untuk beristinja supaya keadaan kita yang dalam keadaan kotor tadi daripada buang hadas kecil ataupun besar di situ kan, buang hadas kecil, buang air kecil ataupun buang air besar tadi, minta maaf lah saya ni pagi ni terbalik sebelum perkataan. Buang air kecil ataupun buang air besar tu tadi kan, dia bersih. Jadi kalau kita guna 3 biji batu, kita rasa masih lagi kotor, masih lagi najisnya tak bersih, di sini kita perlu tambah lagi batu untuk membersihkannya. Namun yang dikatakan di sini dalam perkara ini dianjurkan agar jumlah batu yang digunakan ialah ganjil. Okey, so tadi kita kata 3 kan, 3 biji batu. Bila guna 3 biji batu, kemudian kita rasa masih lagi tak bersih, kita nak tambah lagi penggunaan batu ni, cari lagi batu. Dianjurkan kepada kita bila nak tambah tu, dia masih lagi bilangan yang tetap ganjil. Tadi 3, mungkin cari 5, okay, ataupun 7, 9, 11, begitu maknanya bilangan yang ganjil untuk kita gunakan ketika beristinja dengan batu. Dan ini sebagaimana terdapat sebuah hadis yang lain. Maknanya bilangan yang ganjil ini bukanlah
ditetapkan oleh para ulama, tetapi ada hadis yang menyebutkan tentang bilangan ganjil tersebut, iaitu Nabi SAW bersabda, wa manistajmara falyutir. Siapa yang beristinja dengan batu, maka hendaklah dia mengganjilkan, iaitu jumlah batu tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga. Baik, kita lihat di sini. Ada perbahasan di kalangan para ulama tentang jumlah batu tu tadi. Adakah mesti ganjil ataupun tak ganjil pun tak apa? Okay. Jadi macam mana di sini kan? So kita lihat dalam kitab kita, dia jelaskanlah pada pendapat yang berikutnya di situ. Okay, kita ada dua pendapat ya Muslimah. Sila lihat pada kitab masing-masing. Kitab kita ni dia tak bahagikan kepada pendapat pertama, pendapat kedua. Tapi dalam slide saya pecahkan kepada dua pendapat untuk memberikan kefahaman yang betul dan juga kefahaman yang mudahlah kepada yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Baik, kita ada dua pendapat. Okay, pendapat yang pertama mengatakan tak wajib. Maknanya tak semestinya jumlah batu yang digunakan ketika nak beristinja itu dia perlu ganjil. Okey, tak semestinya. Dan di sini dia kata hanya saja mengganjilkan jumlah batu hukumnya tidak wajib. So ini pendapat yang pertama. Yang mana dia kata berdasarkan tambahan hadis riwayat Abu Daud. Jadi kenapa dia kata tak wajib? Sebab ada hadis yang lain. Okey, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sanadnya adalah hasan. Sanadnya adalah hasan. Yang mana lafaznya berbunyi wa man la fala haraja. Jika tidak, maknanya siapa yang tidak memiliki jumlah batu yang ganjil itu. Okey, ini maksudnya. Siapa yang beristinja dengan batu, kemudian dia dapati dia tidak memiliki jumlah batu yang ganjil, fala haraj. Hadis ini sebut begitu. Maknanya tidak mengapa. So bila pendapat pertama ini keluarkan begitu, kita dapati bahawa dia kata dengan cara demikian seluruh hadis yang terdapat dalam bab ini dapat digabungkan. Jadi kita dapati dalam perbincangan ini ada banyak hadis yang menyebutkan tentang beristinja menggunakan batu itu tadi. Kalau kita rujuk kepada bab kita yang sebelumnya, itu bab kita yang ke-20. Siapa yang riwayatkan hadis itu Muslimah? Sila letakkan di ruangan komen. Bab yang ke-20. Jika hadis kita yang bab ke-21 di kalangan sahabat yang meriwayatkan hadisnya ialah Abdullah ibn Mas'ud. Hadis kita yang ke-20, bab yang ke-20, siapa yang meriwayatkan di kalangan sahabat? Letakkan di ruangan komen. Kerana beristinja dengan batu, kita dah bincangkan pada minggu lepas hadisnya. Dan pagi ini kita bincangkan hadis yang lain untuk menguatkan lagi perbincangan yang sudah kita tampilkan pada minggu lepas. Okey, Nuraini jawab Abu Hurairah. Okay, Suzy, Abu Hurairah. Kak Aisyah, Abu Hurairah. Ada yang lain? Liza jawab Abu Hurairah. Okey, jadi hadis kita yang pertama yang kita bincangkan, semua sebut Siti Hajar, Kak Som juga Abu Hurairah. Baik, betul. Bab kita yang ke-20 yang kita bincang pada minggu lepas. Kita bincangkan juga tentang hadis yang mana Nabi SAW beristinja menggunakan batu. Okay, hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di dalam hadis itu tidak disebutkan kepada kita jumlah batu yang diminta oleh Nabi SAW. Kerana dalam hadis tersebut, di bab kita yang ke-20, cuma menyebutkan ahjaran, beberapa biji batu. Okey? Baik. Untuk hadis kita yang ke-21, pada pagi ini kita dapati ada jumlah, kan? Ada jumlah yang tertentu disebutkan secara spesifik kepada kita dalam hadis ini, yang mana Nabi minta kepada Abdullah ibn Mas'ud untuk bawakan kepada baginda dengan jumlah yang tertentu, iaitu 3 biji batu. Jadi
di dalam bukan hadis ini sahaja, bukan hadis ini sahaja yang menunjukkan kepada jumlah batu tersebut. Kerana tadi kita bincangkan Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi ada menyebutkan tentang larangan. Tentang jumlah batu ini. Larangan tentang jumlah batu. Iaitu Nabi kata kalau seseorang di kalangan kita yang ingin beristinja menggunakan batu, hendaklah dia pastikan batu tersebut jumlahnya tidak kurang daripada 3. Maknanya 3 lah kan? Maknanya 3. Iaitu jumlahnya 3. Bila kita rujuk dalam hadis yang lain pula mengatakan jumlahnya ganjil. Maknanya tak semestinya 3, tapi yang penting jumlahnya ganjil. Okey? 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Bila kita masuk kepada hadis yang terakhir tadi kita baca, Nabi SAW juga ada menyatakan, tapi kalau tak ada jumlah yang ganjil tadi tentang batu tersebut, tak apa. Fala haraj. Tidak menjadi masalah. Sebab itu pada pendapat yang pertama ini, dia menggabungkan semua hadis-hadis itu tadi untuk diamalkan, melihat kepada situasi-situasi yang sedang dilalui oleh seseorang ketika dia hendak beristinja menggunakan batu itu tadi. Sebab tu pendapat yang pertama memilih dengan satu pendapat yang mengatakan tidak wajib untuk mengadakan jumlah yang ganjil pada batu yang hendak digunakan ketika beristinja. Namun, apabila kita merujuk kepada pendapat yang dikeluarkan oleh Al-Khattabi. Jadi, ini pendapat yang kedua. Al-Khattabi, dia kata gini. Okay? Dia kata, seandainya tujuan beristinja dengan batu hanya untuk mencapai kebersihan, bererti syarat jumlah batu tidak ada faedahnya. Jadi Al-Khattabi kata apa? Kalaulah kita ni beristinja guna batu ni hanya untuk bersih saja. Jumlah batu tu tak perlu untuk jadi isu. Okay, jumlah batu tak perlu untuk menjadi isu kita. Yang penting bersih. Kalau seseorang dia beristinja dengan 2 biji batu dah bersih, settle dah. Kan tak ada masalah. Sebab tujuan nak istinja tadi hanyalah bersih. Bila guna dengan batu. Tetapi, dia kata begini. Kerana secara lafaz, hadis tersebut mensyaratkan jumlah batu. Tetapi, bila kita baca hadis tadi kan, yang kita bincangkan di bab kita yang ke-21 ini. Yang mana Nabi SAW minta kepada Abdullah ibn Mas'ud bawakan kepada baginda dengan 3 biji batu. Yang mana bagi pendapat Al-Khattabi di sini dia kata apa? Secara lafaz hadis tersebut mensyaratkan jumlah batu. Bila kita baca lafaz hadis ini, kita faham hadis ini menunjukkan kepada kita bila seseorang dia nak beristinja menggunakan batu, syarat batu tu jumlahnya berapa? 3 biji batu. Jadi lafaz hadis menunjukkan ada syarat pada jumlah batu tersebut. Sementara secara makna diketahui ia dapat membersihkan. Jadi secara lafaz ada syarat jumlah. Okay, 3 biji batu. Namun secara makna bila kita faham, guna 3 biji batu ialah kenapa guna 3 biji batu ialah tujuannya untuk membersihkan. Kita tak guna 1. Kerana 1 kita yakin ia belum bersih. Kita tak guna 2 kerana mungkin masih lagi tak bersih. Kita guna 3 di sini kerana 3 itu menunjukkan kepada jumlah yang lebih kan, dan ia juga menunjukkan kepada keadaan yang bersih. Dia membersihkan kerana jumlah tersebut. Baik, jadi Al-Khattabi kata begini. Maka itu menunjukkan bahawa kedua hal tersebut adalah wajib. Boleh faham? Maknanya 3 biji batu itu adalah wajib. Ini bagi pendapat Al-Khattabi ya. Okay? 3 biji batu itu bagi dia adalah wajib. Kerana apa? 3 biji batu tersebut ia berpotensi untuk membersihkan najis yang ada pada kemaluan seseorang.
Jadi bagi dia kedua-dua keadaan itu tadi, iaitu jumlah batu dan syarat bersih adalah wajib ketika seseorang dia hendak beristinja menggunakan batu. Maka sebab itu bagi Al-Khattabi di sini 3 biji batu adalah sesuatu yang perlu diadakan ketika seseorang ingin beristinja menggunakan batu. Dia tidak boleh kurang daripada 3. Ini pendapat dia. Okay, walaupun kita tak menafikan di sana ada pendapat yang pertama tadi yang mengatakan tidak wajib kerana dia berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang mengatakan kalau tak ada 3 biji batu tak mengapalah, fala haraj, tidak mengapa. So ini pendapat-pendapat lah. Namun bagi saya lah ia melihat kepada situasi seseorang itu juga. Okey, lihat kepada situasi dia sebab kadang-kadang ada orang dia perlukan batu yang banyak. Ada orang dia tidak memerlukan batu yang banyak. Okey, so mungkin ada orang 2 biji batu saja dah cukup mencukupi bagi diri dia. Kerana sikit mungkin najis yang keluar sikit daripada tempat dubur ataupun kubulnya. Okey, mungkin sikit. So dia tak perlukan kepada batu yang banyak. Jadi ia melihat kepada situasi dan keadaan seseorang. Namun yang terbaik di sini bagi saya ialah apabila seseorang dia dapat mengamalkan dengan sunnah Nabi SAW itu tadi dengan menggunakan 3 biji batu. Okey, dengan menggunakan 3 biji batu. Baik, dan di sini Imam Al-Khattabi dia ada jugalah memberikan satu analogi kepada kita ketika dia bincangkan tentang pendapatnya iaitu wajib guna 3 biji batu dan juga wajib bersih. Bagi dia lah pendapat ini. Dan dia bagikan kepada kita dengan satu analogi, dia kata perkara ini persis seperti masalah adanya persyaratan kuruk dalam menjalankan masa iddah. Maknanya wanita yang dalam keadaan iddah dia perlu menjalani kuruk. Kuruk tu maksudnya ada syarat kuruk iaitu kita kata rahimnya bersih. Rahimnya bersih untuk memastikan bahawa dia tu tidak ada janin pada rahimnya ataupun tidak berlaku kehamilan pada diri dia. Masa 3 bulan lah untuk wanita yang diceraikan. Di sini jumlah juga disyaratkan. Sekalipun dipastikannya rahim seorang wanita tidak mengandung janin hanya dengan 1 kali kuruk. Jadi ini pendapat Al-Khattabi lah, dia kata kalau orang perempuan ni ketika dia menjalani masa iddahnya, yang diceraikan, saya ambil contoh yang diceraikan. Wanita yang diceraikan oleh suaminya, dia perlu menjalani masa iddah ialah 3 kali kuruk. Iaitu 3 kali bersih daripada haidnya. Untuk memastikan bahawa dia itu tidak hamil. Ada syarat 3 kan? Betul tak? Ada syarat 3 di situ. Tapi kalau syarat 3 ini tak penting, boleh saja seseorang itu dipastikan dengan 1 kali saja bila dia lepas datang haid tu untuk memastikan dia tu tak mengandung. Kenapa masih lagi? Dalam keadaan yang mana sekali kuruk itu, iaitu sekali dia datang haid, kita dah boleh pastikan dia tak mengandung. Tapi kenapa masih lagi ditetapkan dengan 3 kali kuruk? Kenapa masih lagi diwajibkan dengan 3 kali kuruk kepada wanita yang diceraikan oleh suaminya? Kenapa tak ambil 1 saja? So ini yang dia bagikan analogi lah tentang 3 batu tadi kan. So di situ 3 batu, kalau kita kata 2 batu boleh bersih, 1 batu pun boleh bersih, tapi kenapa Nabi masih nak guna 3 batu? Kenapa ada jumlah 3? Ini maksud Imam Al-Khattabi dalam analogi yang diberikan. Wanita tu tak kira lah dia mengandung ke tak mengandung, suami dia dia muda ke dia tua, bila diceraikan oleh suami tetap kena 3 kali. Kan? Tetap kena 3 kali kuruk. Kenapa tak kalau kata kalau dia ni kita katalah kalau dia dah tua-tua ni tak payahlah 3 kali kuruk, sekali je sudah. Kenapa tak begitu? Sedangkan mungkin potensinya untuk hamil tu tidak ada. Tapi tetap kena 3 kali keadaannya. So ini analogi yang dia berikan lah kenapa dia kata wajib untuk penggunaan 3 batu itu tadi. Wallahualam lah, ini pendapat yang dia kemukakan berdasarkan kepada apa yang dia fikirkanlah bertepatan dalam konteks perbincangan ini. Baik, seterusnya kita lihat kepada yang berikutnya di sini. Saya nak jadikan ini sebagai perbincangan yang terakhir kita pada pagi ini. Okey.
syarah hadis perkataan yang seterusnya fa'akhaztu rawtha. Lantas aku mengambil kotoran haiwan. Sebab tadi kita lihat Abdullah ibn Mas'ud dia ni tak Abdullah ibn Mas'ud ini dia tak jumpa batu yang ketiga. Okay, bila dia tak jumpa batu yang ketiga, apa yang dia buat? Dia cari bahan alternatif untuk gantikan batu yang ketiga, dia ambil kotoran haiwan. So apa maksud kotoran haiwan di sini? Yang dia ambil tu tadi. Tadi kita dah bincangkan dalam maksud hadis, ia adalah kotoran haiwan yang dah kering yang dia ambil. Dan di sini ada dua pendapat yang dikemukakan kepada kita, okay, yang menjelaskan dengan lebih detail maksud kotoran, iaitu pendapat Ibn Khuzaimah yang menambahkan di dalam riwayat ini tentang hadis ini, yang dimaksudkan dengan rawth, iaitu rawthah tadi kan, adalah kotoran keldai. Kotoran keldai yang sudah kering lah, maknanya dah kering kat situ. Kemudian kita ada pendapat yang kedua di sini, At-Taimi, pendapat At-Taimi yang mengatakan bahawa rawth di sini bermaksud kotoran kuda, biral, biral tu gabungan lah antara kuda dan keldai, dan juga keldai. Jadi ada bagi pendapat At-Taimi, kotoran yang dimaksudkan dalam hadis ini bukan hanya semata-mata kotoran keldai sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Khuzaimah, tetapi ia juga boleh dimaksudkan dengan kotoran kuda dan juga biral. Okey? Biral ke baral di sini? Biral. Okey, dia kata biral lah kat situ dalam buku kita. Okey, baik. Itu sahaja. Kita berhenti sampai sini. InsyaAllah nanti pada minggu hadapan saya akan jelaskan lagi perbincangan yang selanjutnya, kerana di sini masih lagi ada perbincangan yang panjang. Kenapa saya tak masuk? Sebab panjang sangat yang dibincangkan. Jadi dia memakan masa. So saya perlukan masa yang lebih untuk bincangkan perkataan yang berikutnya, kerana ia masih lagi menyebutkan tentang jumlah batu tadi kan. Masih lagi belum selesai kerana ada perbincangan lah daripada ulama yang lain tentang batu tadi, tentang jumlah batu tadi. Adakah boleh dua? Sebab kalau kita lihat dalam hadis ini, okay, secara keseluruhannya, bila Nabi tak ada yang ketiga kan. Tadi Abdullah ibn Mas'ud dia berikan Nabi 2 biji batu, kemudian yang ketiga tu tak ada. Apa yang dia buat? Dia gantikan dengan kotoran haiwan. Kemudian Nabi ambil 2 biji batu. Okey, Nabi ambil 2 biji batu, kemudian yang ketiga tadi kotoran haiwan Nabi buang. Jadi adakah menunjukkan bahawa Nabi beristinja dengan 2 biji batu itu? Itu menunjukkan bahawa jumlahnya dah kurang. Betul tak? Tak 3, tapi 2. Atau Nabi SAW suruh Abdullah ibn Mas'ud cari juga batu yang ketiga. So bagaimana? Nanti ini akan dibincangkan lah pada minggu depan, insya-Allah. Okey, Muslimah, minta maaf saya ada banyak kerja yang perlu diselesaikan. So mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kepada kita dengan kefahaman. Allah lapangkan jiwa kita, lapangkan pemikiran kita untuk dapat menerima segala apa yang kita bincangkan. Mudah-mudahan begitu harapannya untuk saya juga, dan saya mendoakan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan memberikan kepada kita dengan kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu hadapan. Okey, jadi saya tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.